Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam podcast Borak Santai SKB Rakyat Channel Penjaga Merdeka. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Terima kasih Azrin. Ya. Kita berjumpa lagi dalam episod yang terkini lah berkenaan dengan satu topik yang mungkin kita akan berbincang dalam rancangan podcast Borak Santai SKB Rakyat Channel Penjaga Merdeka pada hari ini. Jadi seperti mana biasalah kita ini merupakan satu wadah tuan-tuan dan puan yang kita akan berkongsi dengan semua penonton, dengan masyarakat di luar tentang apa-apa isu yang berkaitan dengan enforcement bahagian penguasaan dan juga KPDN lah secara amnya Sebab kita memang banyak topik kan. Banyak topik. Dari skop bekalan tu sendiri banyak. Dan kita akan bawa yang satu topik yang satu lagi topik baru. Bukan barulah, maksudnya satu lagi memang dah ada benda tu dalam kita punya. Kita akan kupas lebih mendalam supaya dapat kita sampaikan kepada penonton di luar, masyarakat di luar ni. Dan ataupun mungkin di kalangan program-program penguasa KPDN sendiri, supaya menambahkan lagi ilmu yang ada lah. Jadi bila mana-mana pihak yang ada ilmu ni sebenarnya dia bernilai, dia ada nilai itu sebenarnya. Betul. Jadi senanglah kita nak buat tindakan, nak buat tugas-tugas harian pun orang kata bila kita faham, kita jelas, jadi mudah. Macam kami program penguasa KPDN ni perlu ada ilmu sebegitulah, supaya bila kita dirujuk, di-refer oleh mana-mana pihak, jadi senang kita untuk bagi berkongsi maklumat-maklumat tersebut lah. Topik pada kali ni Tuan, mungkin sinonim lah kan, lagu Jalil Hamid. Jalil Hamid. Wah, itu zaman saya tu memang membesar dengan lagu tu lah. Ayam bermacam ayam. Bermacam ayam. Ada ayam kampung, ayam hutan, ayam siam, ayam Turki, ayam Belanda. Saya ingat penonton memang sudah maklum lah kalau lagu tu Ayam dan makanan di Malaysia ni orang kata tak boleh dipisahkan. Dulu saya ingat dulu ni masa membesar lah. Waktu itu kalau siapa yang family berkenaan makan ayam tu, satu keluarga yang orang berada lah masa tu. High lah. Tapi sekarang dah tak. Tapi sekarang ni ayam kita nampak dah macam biasa kan? Dah biasa dah. Mudah diboleh oleh semua peringkat. Jadi that's why mungkin bertepatan lah pada pagi ataupun pada hari ini kita nak berbicara sikit lah tentang isu ataupun perkara-perkara berkaitan dengan ayam dan telur lah. Mungkin sebab itu juga kerana zaman sekarang ayam mudah dan digunakan ataupun dinikmati oleh semua peringkat, maka menjadi satu keperluan asas kepada rakyat kita. Dan lagi pun ayam ni kalau kita tengok sekarang ni dia dalam pelbagai produk untuk dikeluarkan berasaskan ayam. Bukan ayam mentah sahaja. Bukan ayam mentah sahaja tapi dia juga telah jadi produk lain. Produk lain. Apa lagi yang nugget, makanan sejuk beku. Jadi tapi itu semua berasas dari ayam lah. Betul. Jadi that's why betul pentingnya ayam. Dan kalau bercakap tentang ayam ni, kalau tak cakap tentang telur dia tak kena tau. Ayam dan telur. Yang mana satu dulu? Itu soalan saya. Mana satu dia? Ayam telur ayam. Jadi tak apa, hari ni kita cuba kupas bersama tetamu kita lah. Yang pegawai person in charge. Betul. Untuk ayam, komuniti ayam dan telur di seksyen Kolom Kalan ni iaitu Tuan Faizul Naim. Faizul Naim bin Romlan. Ya, betul. Selamat datang Tuan Naim lah, kita panggil Tuan Naim lah, senang. Nama manja dia Tuan Naim. Boleh. Jadi kita panggil Naim handsome boleh. Boy. Wow, Naim handsome. Itu apa dia? Dia dah mula bagi kenalkan diri tu. Okey. So mungkin boleh Tuan Naim boleh perkenalkan diri dan boleh menyatakan apa peranan dan fungsi subunit yang mana Tuan Naim berada sekarang. Okey Tuan. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syahrudin dan Puan Azrin kerana sudi menjemput saya ke Borak Santai SKB ni. Sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya, nama yang diberi adalah Faizul Naim bin Romlan. Saya merupakan ketua subunit bagi komuniti unggas dan telur. Unggas dan telur. Dulu ada satu lagu tu zaman rock kapak ni, unggas apa kumpulan BPR ke kalau tak silap, unggas dia sebut unggas lah. Jadi mungkin kita nak tahu lebih lanjut apa unggas ni dalam konteks. Saya akan terangkan lebih lanjut lah berhubung dengan unggas dan telur ni.
So peranan bagi subunit komoditi unggas dan telur ni, dia salah satunya adalah mengkaji dan mengawal selia keberadaan terutamanya bagi ayam dan telur ayam. Unggas tu masuk ayam lah. Dalam konteks ayam lah. Betul, ayam. Dan telur ayam di mana di semua peringkat. So maksud dia semua peringkat tu dari segi peringkat peternak, pemborong dan peruncit. Selain itu juga subunit ini juga akan menyediakan pelaporan keberadaan bekalan ayam dan telur ayam serta membuat unjuran pengeluaran bagi komoditi ayam dan telur ayam. Ini membolehkan pihak kita lah, pihak bahagian penguatkuasa untuk kita dapat melihat sekiranya berlaku lebihan atau pengurangan dalam bekalan tu lah pada masa yang akan datang. Kita lebih bercakap banyak tentang isu bekalan lah. Betul tuan. Pasal ayam ni macam kita sebut awal tadi ni cukup penting kan dari segi itu. Jadi that's why industri ayam di Malaysia ni boleh kata cukup besar. Sehingga kan kalau tuan perasan bila tuan nak cakap tadi unggas dan telur ni ada subunit tersendiri khusus untuk memberi fokus pada ayam dan telur. Ya, kita wujudkan supaya biar bagi pengurusan tadi kan fokus supaya kita dapat selesaikan isu-isu yang mana yang disebut oleh Tuan Naim tadi ya. Okey, jadi kita dah dapat fahamlah apa peranan di subunit yang berkenaan. Jadi maksudnya subunit Tuan Naim ni memberi fokus kepada telur dan ayam. Betul puan. Apakah punca kuasa atau undang-undang yang digunakan bagi kaum Mesti ada kan, mesti ada. Okey, punca kuasa ataupun yang digunakan digunakan pakai bagi komoditi ayam dan telur ayam ni adalah di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Itu tak dapat lagi dan minyamin lah. Betul. Dan ada satu lagi iaitu peraturan kawalan bekalan dalam kurungan ayam 1996. Ayam. Ada dia peraturan khusus. Ada peraturan khusus untuk ayam ni. Hebat Dia ayam berdiri sendiri. Hebat ayam ni, dia ada sendiri undang-undang. Maksudnya dia kalau barang-barang kawalan berjadual lain dia berkongsi. Dia berkongsi. Itu kan yang dia ayam ni dia stand alone. Dia ada kitab dia sendiri. Kitab dia sendiri. Jadi bukan calang-calang ayam ni. Okey, tak apa. Itu kita dah dengar sikit sebanyak dan mungkin kita pergi lebih mendalam tentang isu ayam dan telur ni Okey, bila agak-agak yang tadi disebut tentang ada punca kuasa tadi kan. So bila kuasa ataupun perundangan ni berkaitan ayam dan telur ni dikawal oleh kita lah ataupun bahagian penguasa dan KPDN. Okey, bagi ayam dan telur ayam ni tarikh dikuatkuasakan oleh kita, oleh bahagian penguatkuasa adalah bagi komoditi ayam adalah pada 15 Januari 1996. 15 Januari 1996. Dah lahir kan masa tu? Saya dah lahir tuan. Saya lahir tahun 1995. Setahun sebelum. Tapi masih baby. Okey. So di mana penguatkuasaan lesen di peringkat peternak, borong dan runcit lah di bawah peraturan kawalan bekalan dan kurungan ayam 1996. Betul. Okey. So manakala telur pula dikuatkuasakan pada 7 Jun 2018. Lewat sedikit. Ayam dululah. Ayam dulu tahun 1996, manakala telur 7 Jun 2018. Jadi menjawablah tadi dalam konteks kita lah. Ayam dulu. Okay, kalau ikutkan memang ayam dulu sebelum telur. Ayam dulu baru telur tapi dalam konteks kami lah. Pasal di luar ni itu kita masih berdebat lagi tu. Masih berdebat lagi siapa dulu ayam telur kan Ataupun Minah dengan Minah dengan Jom. Okey, ini ayam telur tapi dalam konteks kami sekarang ni terjawablah bahawa ayam dulu lepas tu barulah di telur tu datang kemudian Kenapa? Itu dari segi punca kuasa lah kan tuan. Kenapa kita sebagai PDN memberi perhatian ataupun mempedulikan tentang penguatkuasaan bekalan ayam dan telur ni? Kerana mungkinlah macam sekarang ni mungkin orang bertanya ada binatang-binatang lain pun, unggas-unggas lain. Tapi kenapa yang ayam dengan telur ni dibagi keutamaan? What's so special about ayam? Mungkin jawab. Okey, bagi menjawab persoalan tuan dan puan, kenapa ayam ni menjadi satu, orang kata apa, boleh jadikan satu fenomena lah. Kenapa kita kalau kita tak ada ayam ni kita macam tak boleh nak move on lah. Contohnya kalau budak-budak sekarang pun tak ada ayam tak nak makan. Contohnya macam tu. Okey. Saya bagi kerana ayam dan telur ni dia merupakan makanan ruji ataupun harian. Dia makanan asal bagi rakyat Malaysia ni. Memang tak boleh lari daripada dulu hinggalah sekarang ni. Dan selain itu juga ia merupakan barang kawalan lah KPDN, dan KPDN sentiasa buat pemantauan lah dari segi pengeluaran bekalan ayam dan telur ayam di semua peringkat. Macam saya kata tadi, di peringkat peternak, pemborong dan pengeluar. So boleh dikatakan saya boleh bagi satu ayat di mana
kita tak boleh hidup tanpa makan ayam dan telur Itu. setiap hari. Maksudnya tuan, kat sini kalau kita boleh ringkaskan, bila dia menjadi makanan yang diberi perhatian utama, maka dia memberikan permintaan yang tinggi. So Betul. bila permintaan tinggi, dia akan efek kepada kita punya Bekalan. pasaran Bekalan. dan menjadi tanggungjawab kita lah untuk pastikan bekalan tu Lagi satu mungkin tambahan lah yang saya nak tambah pada yang Tuan Naim sebut tadi, macam telur tu sendiri satu sumber protein yang murah. Protein ni banyak kan daripada bahan bahan lain, tapi yang paling murah yang saya faham telur lah. Telur paling murah sumber protein. Kita perlukan, badan kita perlukan protein. Jadi mungkin ayam dengan telur ni di Malaysia ni yang paling murah lah. Kena dibandingkan sumber-sumber yang lain, daging mungkin daging mahal. Daging ikan bermusim lah. Kalau ikan, kalau musim terkujur, lagi suka nak dapat. Ayam kan? ni mungkin lebih mudah sepanjang masa lah. Setakat ni pasal sekarang ni kalau dipaham, kalau kita tengok teknologi pun semakin berkembang sekarang ni. Jadi ada teknologi yang kata yang close farm, yang bertutup. Jadi tahu tak kata ayam ni dalam kandang ayam tu dia berekon. Pernah tahu kan. Cuma kita tak tengok, saya pribadi tak pernah tengok secara. Tapi ayam sekarang ni tinggal dalam tempat yang aircon. Ya betul lah, sebab dia dipanggil close house. Dia ada open house dan close house. So kalau yang close house ni ayam have lah. Ayam masalih. Ayam masalah. Dia satu lagi bukan apa, rezeki kawalan penyakit. Dia mortality dia mungkin kurang sikit kalau yang close house ni. Jadi close house ni dia lebih terjamin, dan lagi satu pula pencemaran bau. Jadi itu adalah yang diuruskan oleh kita punya agensi sahabat kita lah, Jabatan Veteriner kan. Jadi mungkin penonton boleh kalau nak dapat maklumat lebih lanjut tentang how peternakan ayam ni, mungkin ayam penelur, ayam daging ni, mungkin boleh dapatkan maklumat daripada Jabatan Veteriner lah, di bawah Kementerian Pertanian. Okey, so berbalik kepada isu ayam kita ni, di bawah tadi disebut dalam peraturan bekalan ayam 1996 tadi ni. Boleh jelaskan definisi tak ayam ni? Okey tuan. Tafsiran ayam ni dalam PPKB, saya panggil PPKB lah, ataupun peraturan kawalan bekalan dalam kurungan bracket ayam 1996. Anak ayam ertinya ayam pedaging yang baru menetas. Ayam pedaging baru menetas. So ayam termasuklah anak ayam, ayam hidup, ayam hidup, ayam yang disembelih di mana atau mana-mana bahagiannya. Sama ada dibersihkan secara keseluruhan, bertulang atau tanpa tulang, dan dalam sama ada segar, disejukkan atau dibekukan. Itu keadaan di mana itulah tafsiran ayam di bawah undang-undang yang berkenaan. Luas tu. Ayam maksudnya ayam yang masih hidup, anak ayam mungkin ibu ayam, bapa ayam. Jadi ayam yang beku, ayam dah mati, dan itulah maksudnya dia ayam. Semua dia masuk dalam definisi ayam di bawah perundangan PPKB yang berkaitan dengan ayam 1996 ni. Luas tu ya. Betul. Kalau kita contohkan, kalau kat ayam, dekat ayam pula ayam dia banyak kategori ataupun baka. Mungkin di kalangan peternak kan, mereka kita tahu makan tahu kita ni adalah ayam. Tapi sebenarnya kita mungkin perlu tahu juga sebenarnya ayam tu ada pelbagai jenis baka. Yalah, macam Azri kita pergi ke pasar kan, ayam tu dah ditanggal, dah bulu dah bersih. Jadi kita tak tahu ayam tu jenis baka apa. Betul. Okey, mungkin Tuan Naim boleh bagi menjawab persoalan untuk tuan dan puan dan serta penonton yang menyaksikan program ni. Okey, so apa yang kita makan di pasar tu dipanggil broiler. Okey, tapi dia ada sejarah. Dia ada mak ayah, dia ada atuk dia. Susu galo dia ada jalan cerita dia sebelum dia sampai ke broiler tu. So mungkin ramai tak tahu ni tuan. So kalau dalam bahasa mudahnya kita panggil grandparent stock, parent stock dan broiler lah. Yang dia ada fasa-fasa dia. Yang diimport ke Malaysia adalah grandparent stock serta parent stock sahaja. Tapi baka asal dia adalah baka grandparent stock. Dia ada 4 jenis baka, yang itu terdiri daripada Rose, About a Crease, Indian River. Ada 4 jenis baka yang diimport. Tapi mostly Malaysia, peternak-peternak Malaysia ni dia lebih suka atau lebih gemar untuk import Cobb and Rose. Kerana dia punya kualiti telur tu lebih tinggi, serta dari segi pembiakan tu lebih bagus. Ini untuk ayam pedaging kan ni? Ayam pedaging. Disebut import tu dari negara mana? Kalau dia ada terdapat daripada negara Australia, New Zealand, United States.
Boleh kita pergi melawat nanti Azrin. Betul. Pergi Australia, US. Dah tengok dia punya asal Tengok usul dia punya dia. grandparent stock tu. Macam mana dia punya asal usul ayam ni. Kan? Ini juga satu information pada penonton bahawa walaupun kita tahu kita ada banyak ladang sendiri, tapi dia punya baka tu kita import daripada luar. Daripada luar. Bukan Daripada kita asal hasil. dia. Okay, saya kongsikan sikit lah. Harga untuk ayam-ayam yang import ni Ya. boleh mencecah hingga RM90 hingga 100 lebih Sekor. bagi seekor ayam. Bermaksudnya dia orang datang ni dengan menaiki kapal terbang lah kan? Dengan Itu lagi satu fakta yang cukup menarik kat sini. Dia bukan datang melalui jalan laut, bukan berjalan kaki, berjalan darat, tetapi melalui Kapal terbang. kapal terbang. Jadi of course itu semua adalah kos. Betul. Kos yang perlu Itu adalah orang kata circle kepada bagaimananya terhasilnya baka-baka dan di Malaysia lah ayam-ayam Jadi Malaysia. kita beruntung lah. Maksudnya bila kita pergi ke pasar tu kita beli yang dah siap sekilo sekian-sekian harga tu. Jadi sebenarnya dia punya kisah tu panjang sebenarnya. Betul. Kalau kita reverse ke belakang balik, panjang kisahnya. Panjang dan tapi menarik sebenarnya. Mungkin kita boleh tengok lebih di lain information, tapi di sini nak bagi secara asas sahaja. Betul. Dari mana asal usul ayam kita makan. Ya. Tadi di pasaran ni lah. Di pasaran. Jadi yang perlu kita tekankan sini adalah daripada luar lah. Ya. Betul. Dia punya grandparent stock tu, dia punya baka induk tu adalah daripada luar. Dia termasuk juga dengan ayam penelur. Penelur. Ayam penelur baka dia tak sama dengan ayam pedaging. Macam masukkan tadi ayam pedaging ada 4 jenis baka. Ayam penelur pula kita ada ada beberapa jenis baka, tapi yang mostly orang akan import Lohman Brown. Dengan high set. Jadi ada 2 jenis. Dia bukan benda yang sama tau. Bukan. Yang daging ni dia ada baka di sini yang tadi 4 tadi, dan yang telur ni dia ada yang selalu famous tu 2 jenis lah. 2 jenis. Jadi benda yang berbeza lah. Baka yang berbeza. Baka yang berbeza. Jadi maksudnya yang daging ni memang dia ambil daging. Yang penelur ni memang untuk dihasilkan telur kan? Untuk penghasilan telur. Penghasilan telur. Bekalan. Ini satu menarik. ilmu yang baru. Jadi orang kata nasib baiklah ada program ini. Jadi kita pun dapat sebanyak berkongsi Macam mana asal-usul ayam asal-usul ayam daging dan juga ayam penelur ni. Okey, berbalik kepada isu pelesenan lah, saya nak tanya sikit ni peniaga ayam telur ni perlu lesen tak? Ataupun kalau kategori yang bagaimana tu yang perlukan lesen tu? Okey, bagi komoditi ayam hanya kategori di peringkat borong sahaja yang memerlukan lesen yang dikeluarkan oleh KPDN lah sekarang ni. Hanya di peringkat borong sahajalah. Manakala bagi telur pula tiada lesen yang dikeluarkan oleh KPDN. Lesen untuk meniaga telur tak perlulah. Jangan pula kita akan kerisauan meniaga telur perlu tak perlu. Dia masih lagi barang kawalan. Dia masih ada tetapi barang kawalan. masih belum dilesenkan. Dia bukan tertakluk rejim pelesenan hanya ayam itu pun di peringkat borong saja. Jadi runcit tak perlu peringkat peruncit tak perlu. Peringkat peruncit dah dibuat pengecualian pada tahun 2011. Dululah sebelum ni dulu. Tapi untuk mungkin is of the business kot tuan. Mungkin kecualikan lah untuk memudahkan. Yalah, sekali lah saya nak sentuh KPDN ni, memang kita cakna dengan rakyat peniaga ni, kita ambil peduli. Yang jualan kecil-kecilan di kedai runcit. Betul. Jadi kita kecualikan lesen 2011 cuma sekarang ni borong masih lagi. Jadi faham lah mana-mana pihak yang berniaga secara borong tu dalam kuantiti yang banyak tu dia perlu ada perlu mohon lesen masih lagi perlu lesenkan sebahagian daripada peringkat pembekalan tu. Betul. Jadi jangan lupa lah untuk mohon lesen bagi berniaga ayam secara borong ni. Okey, itu jelas Jadi telur tidak ada Jadi pihak mana ni yang dikecualikan daripada untuk memohon lesen? Pihak tertentu yang dikecualikan lesen. Okey, di bawah peraturan kawalan bekalan ayam 1946, peraturan ini tidak terpakai atau dikecualikan kepada mana-mana orang yang menternak ayam bagi kegunaan sendiri. Kalau saya ternak ayam tak perlu. Untuk saya makan sendiri tak perlu lah. Tak perlu lesen. Menternak sendiri untuk kegunaan sendiri atau bagi apa-apa maksud selain daripada jualan. Maksudnya kalau dia tak nak jual ayam tu untuk kegunaan sendiri tak perlu lesen lah. Tak perlu lesen. Okey. Itu dia lah kan. Kalau kita nak makan sendiri pun kena ada lesen, nampak agak ni lah
undang-undang kalau dikenakan agak yalah mungkin menyusahkan lah, kita tak nak So menyusahkan. ada kumpulan yang kita kecualikan dengan mengambil kira bahawa mereka bukanlah nak urus niaga Bukan ayam tu, untuk tapi untuk keperluan. bukan untuk tujuan komersial. Untuk komersialkan Tapi ayam untuk tu. mungkinlah ternak nak makan sendiri Betul, kan. mungkin suka untuk ternak ayam ni. Mungkin ada hobi dia di sangat kampung tu kan, gitu. hobi. Jadi mungkinlah jadi kita kecualikan. Jadi di bawah perundangan yang PPKB apa ni berkenaan ayam ni memang itu. Betul. Pihak-pihak dikecualikan. Okey. Selain daripada tu macam saya katalah peringkat peruncit tadilah dikecualikan peruncit pada dikecualikan. 9 Mac 9 Mac 2011. Itu 2011. Macam Tuan M kata tadi, sub-unit unggas dan telur ini adalah membuat kajian, membuat laporan dan tentunya mungkin ada data-data tentang berapa banyak orang kata unjuran. Bekalan, pengeluaran ayam yang ada di Malaysia. Mungkin penonton di luar sana nak tahu juga kan, berapa banyak ayam yang sebenarnya dikeluarkan di Malaysia ni. Okey, bagi menjawab soalan puan, okey. Secara keseluruhan lah, saya cerita secara keseluruhan dulu, nanti saya akan bagi by peringkat. Okey, secara keseluruhan penggunaan ayam di Malaysia ni, kita boleh anggarkan sebanyak 2 juta ekor sehari. 2 juta penggunaan ekor sehari. Itu average lah. Mungkin boleh jadi 1.8 juta ataupun hingga ke 2 juta ekor sehari. Kalau dikira mengikut penggunaan per kapita ayam bagi rakyat Malaysia adalah sebanyak 46.8 kg setahun. Ianya bersamaan dengan 2 ekor ayam bagi setiap individu. Bagi setiap individu bagi dalam tempoh sebulan. Itu kita dah ambil kira yang jumlah penduduk Malaysia sekarang. Betul, kita dah ambil kira jumlah penduduk sekarang lah. Jadi, so kalau ikutkan macam orang macam saya, macam tuan, macam puan, makan ayam ni boleh katakan secara bulanan 2 ekor ayam. 2 ekor ayam bulanan. 2 ekor ayam. Rata. 2 ekor sebulan? Sebulan. Oh, 2 ekor. Okey. Telur macam mana telur? Kalau telur pula, kalau ikutkan data kalau ikutkan JPV Jabatan Veterina punya maklum balas, telur ni kita perlu makan at least sehari 1 biji. At least 1 hari 1 biji. Kalau kita main gym tu lain cerita lah. Yang tu orang gym tu lah 5 biji sekali dia makan. Itu sekali makan. Selalunya kalau orang macam kita ni akan makan 1 hari 1 biji. Jadi macam sebulan 30 biji macam tu. Sebulan 30 biji. Ini yang kata penggunaan secara average purata. Betul. Jadi agak tinggi itu. Jadi maksudnya macam mana tu kalau kita tengok pula dari segi pengeluaran dengan permintaan dengan pengeluaran tu, is it okay ke macam mana? Cukupi ke ataupun macam mana? Okey, kalau ikutkan kita tahu yang kita terdapat kita ada musim-musim perayaan. Selalunya bila musim perayaan tu yang akan bekalan kita tu kadang-kadang meningkat, kadang-kadang berlakunya shortage kat part ni dekat 1 bulan ni. Dia bermusim lah, dia tak kesemua bekalan tak mencukupi. Tapi mengikut data yang PR sub-unit kami ada, unjuran yang kami buat ni pada bulan Februari, saya cerita yang latest lah pada bulan Februari 2024 adalah sebanyak 64.9 juta ekor ayam. 64.9 juta pengeluaran ayam. Bagi unjuran pengeluaran bagi bulan Februari 2024. Manakala telur pula bagi unjuran telur pada bulan Februari 2024 adalah sebanyak 1.1 bilion biji telur. Itu pengeluaran? Itu pengeluaran. Jadi maksudnya pengeluaran dengan permintaan tu maksudnya okey lah. Kalau ikutkan penggunaan kita dengan pengeluaran kita, boleh katakan berlaku lebihan. Ya. Kalau ikutkan formula kiraan tu lah. Betul. Kiraan. Jadi ialah mesej yang kita cuba nak sampaikan sini kepada penonton, bahawa jangan bimbang lah. Jangan bimbang, jangan panik. Jadi maksudnya kalau kita tengok dari segi unjuran tu memang cukup pun, lebih pun. Kalau dari segi itulah, kalau katakan mungkin seorang tu ambil sekali makan 20 biji mungkinlah tak cukup. Tapi kalau kita tengok dari segi kadar apa yang ratio tadi ni, saya rasa cukup, tak ada masalah. Takkan berlaku orang kata kekurangan lah. Jadi saya rasa jangan panik ya, jangan panik. Jadi insyaAllah kita akan cuba pastikan bekalan sama ada ayam ataupun telur ni cukup. Dan kita juga walaupun kita sering berdepan trend-trend permintaan yang musim ni, saya pasti sub-unit Tuan dan juga Kepidin Cakna dan bersiap-siaga untuk berdepan dengan apa saja berkemungkinan lah. Dia macam kita pun itu hari, kalau Puan Azrin masih ingat last year kan, pun biasa kita berhadapan dengan isu telur dengan ayam ni. Tapi alhamdulillah lah, orang kata benda tu kita dapat atasi dengan elok ya, dengan orang kata tak menimbulkan orang kata satu benda yang tak diingini lah. Jadi alhamdulillah dapat ni dengan kerjasama semua pihak. Sebab tu dia berbalik pula dengan keperluan lesen tu tadi. Keperluan lesen dia ada gangguan, kita berbalik pula
mereka dilesenkan ni supaya Ya. kita boleh dapatkan maklumat dan kerjasama mereka lah. untuk Jadi senang menyelesaikan kita masalah. kawal dari segi apa kata keberadaan ayam lah. Pasal ayam yang kita lesenkan, telur kita tak lesenkan. Betul. Jadi okey, berapa banyak syarikat pengeluar ayam dan telur yang dipantau oleh enforcement? Okey, kalau ikutkan secara keseluruhan, terdapat syarikat ada dan lebih kurang dalam 20 lebih syarikat lah. 20 syarikat. Okey, Itu untuk ayam. Untuk ayam. Untuk ayam. Tapi yang Bahagian Penguatkuasa KBDN pantau hanyalah 20 syarikat yang mewakili 1029 ladang. 1029. Kenapa kami pantau 20 syarikat? Sebab 20 syarikat ni dia dah menggambarkan 80% pengeluaran di Malaysia. 20 syarikat ya. 20 syarikat. Maksudnya dari segi market share tu dia dah control 80%. Dia boleh kontrol 80%. Tapi itu. kebanyakannya syarikat di Malaysia ni mostlynya macam saya katakan 20 atau 20 lebih ni saja yang main je. Yang lain tu semua contract farmer sahaja. Contract farmer. Contract farmer. Maksud Itu dia satu lagi istilah dalam orang kata peternakan ayam apa semua ni kan, dia panggil contract farmer tu. Jadi kita nak tahu juga lebih detail lah bila tuan Naim sebut contract farmer. Bila dia akan melahirkan nak tahu juga. Okay, ada satu lagi syarikat penternakan integrator. Betul. Okay, dan juga contract farmer. Boleh terangkan sedikit tak? Okey, tadi sebelum kita pergi integrator tadi disebut ayam. Ada sebanyak 1000 lebih 1029 ladang. Orang dapat yang macam Okey, telur. kalau telur pula dia ada 50 syarikat yang 50 syarikat dipantau, yang dipantau bersamaan dengan 101 ladang di Malaysia. 101 ladang di Malaysia. 101 ladang di Malaysia. Jadi yang ayam lebih banyaklah ladangnya Berbandingan telur. berbandingan telur satu lebih ya. Jadi ini untuk makluman tuan-tuan puan yang KPDN pantau lah untuk memastikan yang tadi keberadaan dari segi bekalan tu cukup lah dengan telur dak yang mencukupi. permintaan tu ya, especially macam mungkin musim perayaan dan sebagainya. Jadi untuk memastikan ayam dan telur ni ada di pasaran lah. Tak putus lah bekalan tu ya. Okey, berbalik pada tadi yang integrator tu. Boleh terangkan? Okey. So dia ada terdapat 3 jenis lah. Satu integrator, non-integrator, manakala last kali adalah contract farmer lah. Contract farmer. Okey, saya jelaskan pada integrator dahulu. Okey, integrator dia masuk satu syarikat yang mempunyai, dia macam full chain lah. Dia ada A to Z. Dia complete lah syarikat tu, dia complete. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan komplit tu adalah dia mempunyai ladang ayam sendiri. Okey, dia ada pusat penetasan sendiri. Okey, dia ada kilang makanan. Kilang makanan untuk proses. Dia ada loji memproses. Dan serta dia boleh memasarkan ayam dia buat pengedaran. Daripada semua. Penghasilan baka, penghasilan makanan ayam. Betul. Jadi maksudnya dia tak bergantung kepada pihak lain lah. Dia tak bergantung mana-mana. Maksudnya dia ada komplit. Dia komplit. Orang yang bergantung kepada dia. I see. Maksudnya ada di Malaysia. So maksud dia kalau ikutkan, kalau syarikat integrator ni ada sekarang ni, data yang sekarang lah, dia ada 5 syarikat dah sekarang. 5 syarikat dah sekarang ni yang digelar integrator. Integrator yang ada complete set tu. Yang ada complete set. So kita beralih kepada non-integrator. Non-integrator. Non-integrator ni dia bukan syarikat kecil, dia syarikat yang besar juga. Cuma dia tak lengkap salah satu yang saya cakap tadi tu. Dia tak ada semua. Mungkin dia tak ada feed mill, mungkin dia tak ada kilang makanan, ataupun mungkin dia tak ada pusat penetasan. Macam tu maksud dia. Itu jadi dia kita kena letak dia sebagai itulah. Integrator lah. Dia kena ada satu mungkin ciri tu yang tak complete. Ya, betul. Itu non-integrator. Itu berapa banyak pula yang kalau ada? ikutkan data yang kami ada 15 syarikat lah. Tadi tu 5 integrator, yang non-integrator ada 15 lah. Yang kalau yang contract farming ni pula adalah syarikat milik integrator. Ataupun boleh jadikan syarikat milik non-integrator juga. So masuk contract farming ni, syarikat integrator atau non-integrator dia mempunyai ayam sendiri. Dia akan bagi contract farming ni untuk membela ayam dia. Pihak lain. Hanya bela sahaja. Semua dari segi kos membela sahaja. Dari segi kos makanan, kos apa semua tu ditanggung oleh syarikat integrator. Dia supply semualah. Dari segi ubat, dari segi makanan. Betul. Jadi maksudnya pihak yang dilantik tu dia jaga untuk jaga sahaja. Dan mungkin situlah dia adalah kan. Betul. Semakin kurang mortaliti ataupun kematian ayam tersebut, kat situlah dia mungkin. Masa habis je proses membela tu, dia akan pulang balik ke integrator untuk pemasaran. Betul, syarikat integrator ni akan beli balik. Akan belilah daripada contract farmer ni tadi. Jadi berapa banyak pusat yang contract farming ni? Dia nak kata secara pengiraan ni, dia dah terlalu banyak. Dia di bawah syarikat integrator lah, senang cerita. Sebab tu saya mention ladang. Kenapa syarikat ada 20, ladang ada 1209. Kadang-kadang contract farmer ni tak ada nama pun. Dia hanya ladang sahaja. Tapi kita tahu dia mungkin akan letak main nama integrator. Nama integrator.
Itu dimasukkan. Itu. Maksudnya dia hanya ada reban ayam tu. Ya, Dia betul. kenakan sajalah. Dia pastikan ayam tu tak mati, ternak dia elok lah. Bila besar tu dia syarikat dia kata akan beli balik dan dia dapatlah imbuhan Ada dapat imbuhan. Okey, So untuk next cycle dia nanti syarikat integrated akan bagi yang next cycle pula. Macam itulah dia pusingan dia. Okey, sebagai pemegang lesen barang kawalan ayam tadi ni, kita fahamlah ayam tadi ni memang kena lesen. Apa kewajipan yang perlu dipatuhi ni, Tuan Aim? Okey, kewajipan dia, kita seperti yang kita maklumlah, kita perlulah mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh pengawal bekalan di bawah PPKB ayam 96. Selain itu juga kita perlu kita tahu yang ayam merupakan barang kawalan, telur merupakan barang kawalan, tapi ayam dia ada rejim pesanan. Sebab itulah dia perlu menyenggara buku stok lah. Buku stok lah. Ayam kena buku stok. Hubung dengan stok, pembelian, penjualan. Sebab itu kita kena selenggara lah. Selain itu juga kita dalam memastikan keberadaan barang kawalan sentiasa ada dan mencukupi di pasaran lah. Saya terbaca dalam peraturan ni. Dia ada satu, ialah kebiasaan sekarang kita terbabit dengan binatang hidup. Kalau ternak ayam tu binatang hidup. Jadi maksudnya kalau dia dalam istilah peternakan culling tadi, istilah macam nak bunuh ayam tu. Jadi difahamkan perlu memaklumkan kepada Jabatan Veterina dan kena maklum juga kepada kita. Ada peruntukan yang ditetapkan dalam peraturan tu untuk memaklumkan sekiranya dia nak buatlah penakalan ayam tu nak dimatikan oleh sebab-sebab tentu lah. Sebab penyakit dan sebagainya, dia perlu maklum kepada Jabatan Veterina dan juga kepada bukan bunuh. Bukan. Jadi itu satu bentuk satu kesalahan je tu kalau difahamkan, kalau tak maklum kepada agensi yang terbabit. Ini pun kena ingat lah. Pasal kita dealing dengan binatang hidup ni. Mungkinlah satu lagi dari segi faktor kemanusiaan. Orang kata kita pun kena jaga kebajikan binatang ni. Itu undang-undang ini dia memang menjaga dari segi itulah. Satu lagi aspek yang tadi kita berborak pasal bekalan. Tapi bekalan dan harga ni ada satu perkara yang tidak boleh dipisahkan. Di Malaysia ni khusus di pasaran dan pengguna. Betul. Dari aspek harga ayam tu sendiri kan, Tuan Naim, adakah barang harga ayam ni dikawal sepanjang masa atau pernah disubsidikan? Adakah diberikan subsidi untuk kedua-dua barang kawalan ni? Untuk makluman tuan dan puan, kita cerita sejarah sikit lah. Boleh cerita sejarah sikit lah. Untuk bagi harga dua komoditi ni, kalau ikutkan tidaklah dikawal sepanjang masa. Kalau ikutkan sejarah sebelum inilah. Tapi ianya hanya dikawal pada musim-musim perayaan sahaja. Perayaan tertentu lah. Tapi bermula daripada 7 Disember 2001 kalau tak silap saya. Harga bagi dua komoditi ini, iaitu ayam dan telur, dikawal pada waktu tu. Dikawal sehingga 31 Oktober 2023. Kalau ikutkan beratus hari juga lah tu. Dikawal disebabkan atas faktor-faktor tertentu lah. So pada 1 November 2023, sebelum tu ayam pada tarikh 7 Disember 2001 hingga ke tarikh 31 Oktober 2023, harga ayam ni dikawal serta diberi subsidi. Diberi subsidi oleh kerajaan lah. Supaya nak mengekalkan harga. Betul. Harga tu sebab lah. peternak banyak lah. Banyak isu lah sikit kat situ. Bermula pada 1 November pula 2023, hanya komoditi ayam sahaja harganya diapungkan. Tiada lagi kawalan harga. Ayam saja yang diapungkan. Tiada lagi kawalan harga dan tiada lagi pemberian subsidi oleh kerajaan. Tapi telur masih lagi. Telur masih lagi. Masih lagi dikawal dan diberikan subsidi. Yalah, tapi dikawal pun ABC lah. Hanya telur grade hanya telur ABC. grade ABC sahajalah. Kalau ikutkan harga bagi telur grade ABC, untuk telur grade A di peringkat runci adalah sebanyak 45 sen. 45 sen. Sebiji. Bagi grade B 43, manakala bagi grade C 41 sen. Dia semakin menurun lah harga tu. Ikut pada saiz grade ni, ada ikut ke saiz juga kan. Tapi telur pun saya difahamkan masih lagi kerajaan bagi subsidi lah supaya dapat mengekalkan harga jualan yang disebut tadi lah. Tapi untuk ayam penonton, memang sekarang ni kerajaan telah apungkan harga lah. Dia bergantung kepada pasaran untuk menentukan. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, orang kata isu-isu berbabitkan harga ayam dan telur ni dah semakin kurang lah.
Walaupun kita kerajaan mengapungkan, tapi itu tak bermakna kita tidak melihat. Kita masih lagi memantau keadaan ni. Sekiranya berlaku kenaikan harga yang melampau, mungkin kita akan siasat di bawah pencatutan. Nah, jadi that's why kita bukan lepas tangan. KPDN bukan lepas tangan. Kerajaan tak lepas tangan. Jadi maksudnya kawalan tu masih ada. Kita akan gunakan pertukaran lain lah. Kerana kita KPDN ni banyak undang-undang ataupun peraturan yang terbabit tu kita boleh lihat di segi pelbagai aspek, pelbagai angle lah. Jadi jangan risaulah kepada mungkin pengguna-pengguna di luar tu. Dan peniaga-peniaga pun kena hati-hatilah. Tolong patuhi undang-undang letak tanda harga kan. Orang kata kalau nak timbang tu pun timbang menggunakan timbang yang telah ditentusahkan. Jangan guna yang neraca spring yang tak ditentusahkan. Jadi itu pun bertahun-tahun tak ditentusahkan. Ataupun dah expired dia punya tu kan. Jadi kena ingat itu. Ya. Dan satu lagi Tuan, mungkin satu isu yang kita boleh tekankan kat sini lah, sekiranya menjual ayam, tolong letakkan tanda harga yang jelas lah. Betul. Berapa harga sekilo dan sebagainya. Jadi itu kena ingat lah, pasal banyak di bawah KPDN ni benda-benda yang memang dekat di hati rakyat lah. Jadi cuma kita pohon supaya tolong patuhi. Undang-undang ni sebenarnya kita akan gunakan di peringkat akhir lah. Dia ada kaedah-kaedah macam sesuai dalam kita punya ni ada smart enforcement. Hard enforcement ni sebenarnya dia hujung sekali. Kita cuba untuk educate, kita cuba mendidik peniaga supaya mematuhi. Bukan saja untuk memudahkan pelbagai pihak lah, pengguna dan peniaga itu sendiri. Jadi saya rasa kita punya last soalan kepada Tuan Naim ni, apakah way forward Tuan Naim kepada terhadap kedua-dua komoditi ni? Okey, way forward terutama bagi ayam dan telur ayam lah. Okey, dalam menjalankan pemantauan ke atas pengeluaran ayam dan telur ayam ni, pemantauan ini dilakukan bagi mengesan lebih awal risiko ketiadaan bekalan tu lah di peringkat terutamanya kita ambil lah di peringkat peruncit lah. Sebab kita ni downstream betul. Supaya gangguan bekalan ni kita dapat ambil tindakan yang cepat lebih awal. Kita dapat tahu benda tu. So disebabkan itulah wujudnya unjuran yang kita buat. Wujudnya unjuran kita tak naklah api tu kecil, kita tak nak dia besar, itu susah nak padam. Betul. Selain tu juga sebagai kementerian yang bertanggungjawab dalam untuk memastikan bekalan ayam dan telur ayam ni stabil di pasaran, KPDN akan terus mengadakan sesi lebat urus bersama pemain industri. Pemain industri kita tahulah peternak, mungkin pemborong juga, persatuan. Selain itu juga dengan bersama agensi-agensi kerajaan yang paling dekat dengan kita, Jabatan Perkhidmatan Veterina lah ataupun KPKM lah. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Betul. Untuk mengadakan lebih banyak libat urus bersama mereka untuk mengenal pasti punca dan mencari kaedah penyelesaian yang adil serta kondusif bagi memastikan isu kekurangan bekalan ayam dan telur ayam ni sentiasa dapat diatasi dengan segera. Betul. Diatasi dengan tuntas lah. Betul. Selain itu juga sat unit ayam dan telur ni dalam masa yang sama juga berhasrat untuk melihat industri peternakan di luar negara. Betul. Kalau ikutkan paling dekat dengan kita Thailand lah. Jangan lupa saya lah Tuan Naim. InsyaAllah saya akan jemput. Sebab kita nak tahu cara macam mana peternakan yang dibuat di sana lah. Kita boleh belajar kan. Kita boleh belajar kat situ. Dan lagi satu macam kita sebut di awal tadi lah Puan Azrin, Tuan Naim, kan kita ni sekarang ni banyak kebergantungan tu kepada luar. Jadi mau tak mau kita terpaksa terima hakikat ni, dan cuma apa yang perlu kita ambil ni di sini adalah kita perlu belajar. Mungkin kita belajar macam mana teknologi tu. Teknologi tu penting untuk memajukan mungkin kita di sini, dan kebergantungan pada negara luar kita dapat kurang lah. Mungkin kita nanti kita boleh bawa teknologi yang digunakan untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran ayam di dalam negara. Dan apabila mungkin berlaku sesuatu di negara kita boleh orang kata terus boleh jalinkan hubungan dengan negara berkenaan. Mungkin dia orang boleh bantu kita untuk mengatasi isu bekalan yang sepada ayam dan juga telur. Jadi alhamdulillah lah kita sesi episod kali ni berkenaan dengan telur dengan ayam ni, penguasaan telur dan ayam ni banyak dapat orang kata membantu memberi ilmu kepada penonton-penonton masyarakat. Tahu bakar ayam apa. Bakar ayam tadi. Bilangan berapa banyak bilangan syarikat. Apa yang dimasukkan integrator dan sebagainya. Jadi alhamdulillah orang kata banyak manfaat daripada apa yang kita buat dalam program podcast ni. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih lah pada Tuan Naim. Sama-sama Tuan. Sama-sama Puan. InsyaAllah nanti satu hari kita akan panggil lagi. InsyaAllah Tuan. Boleh. Kita akan bersembang mungkin benda-benda lain yang berkaitan dengan ayam dan telur ni. Jadi alhamdulillah
Jadi setakat itu saya tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bersama di dalam rancangan podcast Borak Santai SKB untuk episod berkenaan dengan penguasaan ayam dan juga telur. Jadi jangan lupa untuk follow kami, untuk melihat kami Di semua platform, YouTube dan Facebook. Jadi follow kami rapat-rapat, follow like rapat-rapat. dan share Yes. untuk kita kongsikan bersama pelbagai ilmu dengan lebih ramai lagi. Okey, jadi saya sudahi, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.